Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Nona Zah binti Muhammad Razali dalam tajuk bateri dan komponen automotif. Jadi timbul beberapa persoalan yang menyebabkan kenapa kebanyakan kereta tidak dapat dihidupkan. Adakah ianya berpunca daripada masalah bateri kenderaan? Ya, betul tu. Bateri kenderaan yang lemah akan menyebabkan enjin kereta tidak dapat dihidupkan. Secara asasnya, bateri kereta diperlukan untuk memulakan kenderaan. Ianya diperlukan sebagai permulaan sistem dan juga turut berfungsi untuk membekalkan kuasa elektrik kepada kereta untuk menghidupkan enjin. Jadi, tahukah kita semua bahawa bateri kenderaan ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama, free maintenance battery dan juga yang kedua, low maintenance battery. Jadi, bagaimana untuk kita mengenali kedua-dua jenis bateri ini? Okey, pertama sekali adalah free maintenance battery. Jadi bateri jenis ini adalah merupakan bateri rechargeable kategori VRLA ataupun dipanggil wave regulated lead acid battery. Ianya turut dipanggil sebagai bateri SLA iaitu seal lead acid battery. Kebiasaannya bateri jenis ini tidak mempunyai ruangan untuk mengisi air bateri tersebut dan ianya selamat untuk diletakkan pada ruang yang tidak mempunyai sebarang pengudaraan. Seterusnya kita bergerak pula kepada low maintenance battery. Okey. Low maintenance battery ini merupakan bateri rechargeable kategori sel basah. Ianya perlu sentiasa diperiksa dan diselenggara secara berkala. Jadi pada bateri ini ianya mempunyai ruangan untuk mengisi air bateri tersebut dan kebiasaannya bateri ini memerlukan ruang pengudaraan yang cukup. Seterusnya kita bergerak pula kepada komponen-komponen bateri kenderaan. Jadi terdapat 8 jenis komponen yang terdapat pada bateri kenderaan. Komponen yang pertama ialah WAN caps ataupun palang belian. Jadi ini boleh dibuka untuk menambah atau mengisi air suling ke dalam sel. Jadi terdapat juga cair dalam sel tersebut yang mana akan hilang disebabkan oleh pengawapan atau bertukar kepada gas hidrogen. Jadi pada bateri kenderaan juga terdapat lubang kecil iaitu untuk membenarkan keluar gasnya dengan bebas. Komponen yang kedua itu separators atau penyekat yang mana berfungsi untuk memisahkan plat positif dan plat negatif supaya tidak bersentuh yang mana akan mengakibatkan duta pintas. Separators biasanya berlian ini untuk memudahkan pergerakan elektrolit bergerak dengan bebas. Biasanya diperbuat daripada kepingan getah, kaca dan sebagainya. Yang ketiga adalah case ataupun kotak bateri. Ianya dibentuk berpetak-petak mengikut bilangan sel bateri dan diperbuat daripada getah keras ataupun sintetik resin. Ianya mestilah teguh dan boleh tahan menakung asid sulfurik serta tahan kejutan dan juga gegaran. Komponen yang ketiga ialah cell partition ataupun elemen. Jadi elemen ini merupakan gabungan satu kumpulan plat negatif dan juga plat positif. Plat positif biasanya berwarna coklat itu lead peroxide dan plat negatif berwarna kelabu spon lead. Setiap elemen mempunyai jumlah plat negatif lebih dari satu jumlah bilangan plat positif. Komponen yang seterusnya adalah terminal post atau terminal bateri. Biasanya terminal jenis ini mempunyai terminal negatif dan juga terminal positif. Terminal positif biasanya ditandakan dengan simbol tambah, manakala terminal negatif ditandakan dengan simbol tolak pada bahagian tudung bateri. Jadi terdapat 3 jenis terminal bateri iaitu top terminal, side terminal dan juga L terminal. Seterusnya kita bergerak pula kepada komponen yang seterusnya iaitu specific gravity ataupun SG. SG ini dikira nisbah berat asid yang dibandingkan dengan berat air. Biasanya bertambahnya berat asid akan meningkatkan lagi ketumpatan bandingan SG elektrolit tersebut. Alat yang biasanya digunakan untuk menguji ketumpatan bandingan elektrolit ialah jangka hidro ataupun hidrometer. Komponen yang seterusnya adalah sel connector ataupun dipanggil perangkai sel. Jadi sel-sel bateri biasanya disambungkan secara siri dengan menggunakan perangkai sel. Ini untuk mengurangkan kebocoran arus bateri jika perangkai sel berada di atas tudung bateri, lembapan dan kotoran akan terkumpul di atasnya lalu membentuk satu aliran elektrik. Komponen yang seterusnya adalah elektrolit. Elektrolit ini adalah campuran di antara asid dengan air suling. Secara asasnya, elektrolit diperbuat daripada 60% air suling dan 40% asid sulfurik. Jadi elektrolit ini digunakan sama ada pada lead antimony battery, itu standard battery atau lead calcium battery, iaitu maintenance free battery. Jadi sebelum saya mengakhiri video ini, jom sama-sama kita saksikan tips penjagaan bateri kereta supaya tahan lebih lama.
Semoga 5 tips yang diberikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton.